Okey, kita dalam bahagian ketiga kepada modul yang pertama dan ianya adalah berkaitan dengan penarifan konsep dan terminologi komunikasi antara budaya. Di dalam bahagian pertama tadi, kita sudah pun melihat tentang takrifan-takrifan berkaitan konsep yang digunakan. Dan untuk bahagian ini pula, kita akan lihat kepada aspek-aspek komunikasi antara budaya. Now, aspek-aspek komunikasi antara budaya, selain daripada perdagangan yang wujud di zaman dahulu kala dengan penghijrahan saudagar-saudagar dari satu negara ke negara lain, perdagangan antarabangsa di waktu kini menjadi lebih dinamik dan lebih mentransformasikan komunikasi antara budaya. Jikalau kita lihat bisnes ataupun import-eksport yang berlaku, ianya memberikan kesan kepada komunikasi antara budaya. Selain daripada itu, perjalanan teknologi yang semakin meluas dengan adanya social media seperti YouTube, Facebook dan juga Twitter dan Instagram dan terkini Snapchat memberikan implikasi kepada bagaimana masyarakat di sesebuah negara boleh berkomunikasi dengan mereka di luar sana tanpa masalah. Dan ini juga mewujudkan satu pertalian ataupun perhubungan yang sangat berbeza dan unik. Dari sudut antropologi, kita dapat lihat bagaimana sesebuah masyarakat itu hidup dan bagaimana ianya memberikan kesan. Sesuatu masyarakat itu juga berubah menerusi kehadiran masyarakat-masyarakat daripada negara luar. Sebagai contohnya, ayam penyet di Malaysia kini. Jikalau dulu mungkin 5 atau 6 tahun dahulu ayam penyet merupakan sesuatu yang asing. Tetapi kini ianya menjadi satu menu yang turut dijual sewaktu bazar-bazar Ramadan di bulan puasa. Bahasa turut diberikan implikasi dengan kehadirannya komunikasi antar budaya. Perkataan-perkataan mula dicantumkan dan perkembangan budaya baru kian wujud. Komunikasi dan budaya mempunyai satu pertalian yang sudah lama dan ianya saling bergantungan dan saling memberikan kesan di antara satu sama lain. Interaksi antara masyarakat dan persepsi budaya dan sistem simbol yang memberikan kesan kepada komunikasi. Budaya itu mendefinisikan komunikasi dan komunikasi menjadi ejen kepada budaya. Perhubungan dan pertalian itu sangat memberikan implikasi kepada perhubungan di dalam sesebuah masyarakat dan juga dalam kalangan masyarakat yang berbeza. Jadi adalah penting untuk kita memahami apakah itu asas komunikasi antara budaya. Asasnya, ianya adalah satu perkongsian kepercayaan, nilai, moral, idea dan juga perasaan. Dan konteksnya mungkin berbeza, tetapi proses mengadaptasikan diri itu adalah serupa. Jadi jikalau di mana proses adaptasi diperlukan apabila sesebuah masyarakat perlu pergi ke negara yang luar, mereka perlu memahami bahawa asasnya tetap wujud di mana mereka cuba memahami dan mendalami satu budaya yang lain. Dalam aspek itu, kita perlu lihat beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang perlu kita ketahui untuk memahami bagaimana komunikasi dan budaya itu saling berkaitan. Pertama, komunikasi adalah satu proses yang dinamik. Ianya berterusan dan memberikan kesan. Dan komunikasi itu boleh berubah mengikut peredaran masa dan juga perbezaan geografi dan juga perkembangan kepada teknologi. Komunikasi juga adalah sesuatu yang simbolik. Setiap pengertian, setiap perkataan diberikan makna. Budaya berbeza mungkin memberikan makna yang berbeza atau pemahaman yang berbeza kepada satu perkara. Contohnya, kucing disebut sebagai cat di dalam bahasa Inggeris. Manakala dari sudut persimbolan pula, gambar kucing itu mendefinisikan kucing. Jika kita melihat gambar kucing, kita tahu apakah itu maksudnya. Jadi kata-kata simbolik ini perlu difahami dan dikongsi oleh sesuatu masyarakat. Jikalau sesuatu masyarakat itu tidak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, pengertian cat itu tidak wujud. Dan begitu juga jikalau mereka tidak memahami bahasa Melayu, kucing itu memberikan suatu makna yang cukup janggal buat mereka. Komunikasi juga adalah sistematik. Ada peraturan-peraturannya. Ada kosakata dan tata bahasa yang harus diikuti. Sistematik bermaksud, contohnya di dalam huruf-huruf Roman, perkataan A, B, C sampai ke Z memberikan kesan dan memberikan bagaimana sesuatu perkataan dan huruf itu disusun dan menjadikan satu interpretasi makna kepada sesuatu masyarakat.
Komunikasi juga adalah satu refleksi diri. Di sini ianya bermaksud kita dapat melihat perkembangan diri kita menerusi komunikasi diri kita. Contohnya, daripada kecil, perkataan-perkataan yang digunakan dalam komunikasi itu berubah jika dibandingkan dengan kita selepas kita graduat daripada universiti contohnya. Pemahaman perkataan, penggunaan bahasa juga memberikan kesan, dan penggunaan kata yang lebih majestic ataupun yang lebih besar digunakan apabila kita semakin berusia berdasarkan pengalaman yang dikutip. Komunikasi mempunyai kesan. Tiada komunikasi yang wujud yang kita tidak mengharapkan satu implikasi daripadanya. Contohnya, apabila sesuatu orang itu meletakkan update status di dalam Facebook, kesannya berlaku, komunikasi telah disampaikan. Kadang-kadang agak sukar kerana kadang-kadang terlajak kata memberikan kesan kerana ianya tidak boleh ditarik balik. Ya? Komunikasi itu juga kompleks. Jikalau seseorang itu tidak memahami apa yang cuba disampaikan, komunikasi tidak wujud. Jadi kompleks kerana ianya juga mempunyai keperluan untuk memahami bahasa yang digunakan, memahami komunikasi lisan dan bukan lisan yang digunakan. Sebagai contoh, penggunaan komunikasi bukan lisan itu berbeza dalam kalangan suatu masyarakat tertentu. Jadi, jikalau kita memegang telinga kita, contohnya, di sini, di Malaysia, mungkin kita menarik telinga anak-anak yang degil. Tetapi di luar negara seperti di Korea, memegang telinga adalah sebab terpegang sesuatu yang panas. Jadi ini juga dapat dilihat dalam drama-drama Korea, jikalau anda semua pernah tonton. Akhir sekali, komunikasi juga memerlukan satu andaian, di mana kita juga cuba perlu memahami apa yang cuba disampaikan oleh masyarakat lain. Kerana usaha kita untuk cuba mencari persamaan ataupun perbezaan itu boleh memudahkan lagi perbualan ataupun komunikasi yang wujud sesama kita.